اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الله توكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahaskan masalah dalam kitab Masail Jahiliyah karangan Syekh Muhammad At-Tamimi pada masalah yang ke-51, iaitu ada di kalangan jahiliyah mencampur aduk di antara hak dan juga yang batil. Al-haqqu maknanya benar, al-batil maknanya kebatilan, kita pun panggil batil. Kalau salah dia tak kata al-batil, salah disebut khati'ah ataupun khataya, kesalahan, ataupun khata' tu maknanya satu salah. Salah ni mungkin ada orang yang betul, mungkin ada orang yang salah. Tetapi kalau disebut al-haqqu makna benar, lawan kepada benar itu adalah al-batil. Lawan kepada benar adalah al-batil. Batil ni cara yang batil, cara yang tak sepatutnya, yang haram. Kalau salah ni dalam masalah ijtihad fiqh, dia tak jadi haram, malahan dia dapat pahala kalau benda tu benda ijtihad. Tapi dalam masalah akidah ni tidak digunakan perkataan betul dengan salah, digunakan perkataan al-haqqu wal batil. Al-haq makna benar, batil makna batil. Berdasarkan masalah ini dia buat mari satu firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Surah Ali Imran ayat yang ke-71. Allah Ta'ala berfirman, hai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Al-haqqu wal batil. Dan wa taktumuna al-haqqu, mereka dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu sendiri mengetahui. Baik. Mengenai dengan maksud yang dimaksudkan oleh ayat ini, terdapat beberapa pendapat di kalangan para alim ulama bagi menghuraikan apa dia yang disebutkan sebagai mencampur adukkan di antara hak dan batil ini. Pendapat yang pertama yang dimaksudkan adalah tindakan mereka menyeleweng Taurat dan Injil.
Itu yang pertama. Nanti kita akan hurai. Yang kedua, yang dimaksudkan adalah sikap mereka yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kemunafikan dalam batin mereka itu. Zahir mereka Islam, tapi dalaman mereka munafik, tidak beriman pada Allah. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud adalah beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, serta kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dia terima, Nabi Isa dia terima, Nabi Muhammad dia tolak. Kita lah beriman, kita tidak dibenarkan, la nufarriqu baina ahadin min rusul, kita tidak dibenarkan untuk menerima Nabi ni, menolak Nabi ni, tak boleh. Kullun amana billah, semua Nabi itu beriman pada Allah, semua mereka. Dan kita kena terima semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang keempat, yang dimaksudkan dengan adalah apa-apa yang mereka ketahui dalam hati mereka berkaitan dengan kebenaran dan kerasulan, dan apa yang mereka nampakkan berupa sikap kedustaan mereka kepada Nabi SAW. Baik, kita tengok ayat ni, apa makna dia. Masalah yang ke-51 ni kita boleh baca sekali dengan masalah 52, oleh kerana dia lebih kurang. Yang ke-52, mengakui kebenaran dengan tujuan untuk menolaknya. Sedap juga ada orang yang ketahui benda benar, tapi dia tahu tu bukan dia nak terima benda benar, tapi dia nak tolak benda benar. Dia tahu benda benar, tapi tujuan untuk tolak benda benar. Kita hidup ni tuan-tuan, selagi Allah Ta'ala beri hidayah pada kita untuk mengikut kebenaran, kita amat bersyukur pada Allah. Satu benda yang besar dalam kehidupan kita ini, apabila diberi oleh Allah Ta'ala hidayah dan petunjuk untuk mengikut kebenaran. Allah Ta'ala buat mari hidayah pada kita, tapi kita tolak hidayah Allah sebenarnya. Macam orang mengajar juga lah, orang kuliah, orang apa pun, ustaz mana mari kuliah pun, kita tahu malam ada kuliah, tapi lepas sembahyang maghrib kita lagi balik. Ni jenis manusia yang menolak hidayah Allah. Sebab dia kata ustaz mengajar, kata kat orang, kita nak tanya dah, mu ni kambing kau orang, mu hak lari ni kambing kau orang. Kita kata saya manusia, dia kata anak manusia. Al-Quran ini hudal linnas, turun kepada manusia. Masalah sekarang ni, kamu tak rasa kamu ni manusia, kamu rasa kamu ni malaikat, tak boleh ditegur, tak boleh dikata, tak boleh dikapa. Lepas tu mu lari balik. Orang yang mari untuk dengar kuliah macam tuan-tuan semua ni, orang yang mari daripada rumah dengan berfikiran kosong. Sebab tu saya pesan banyak kali, kuliah mana-mana pun, siapa ustaz pun kita kena mari ibarat gelas yang kosong. Nak isinya di sini. Tu tujuan nombor satu kita mengaji. Kalau kita mari sekadar dengar untuk jadi halwa telinga daripada maghrib sampai ke isyak, sampai bila pun kita tak berubah? Betul? Bila pun tak berubah? Tu yang berlaku, jaga duit masjid pun, buat hari duit masjid, jaga masjid pun duk berkelahi, jaga apa sebab ni? Sebab jaga tu bukan ikut Allah Ta'ala, jaga tu bukan kerana Allah, jaga tu ikut hawa nafsu. Rumah tangga yang kita bina ikut hawa nafsu pun tak kekal lama. Perniagaan yang pergi dengan semangat apa, perniagaan tu rugi. Mana boleh berniaga dengan semangat nak berniaga? Tak boleh. Berniaga dengan ilmu berniaga. Skill berniaga, tu yang berniaga tu kekal, sebab ada skill berniaga. Mengaji pun begitu juga. Kita mengaji nak buat bekal mati, bukan nak tunggu di antara maghrib sampai ke isyak, nak penuh telinga kita tanpa memenuhi hati kita. Tu bukan orang panggil mengaji begitu.
Orang panggil memenuhi hawa telinga saja. Mari 40-50 tahun, kalau umur dia hidup 90 tahun, boleh duduk keadaan gitu. Mati bawa amalan turun kubur dengan begitu. Ni kenyataan yang berlaku. Tak percaya, tanda saya bercakap hari apa, pukul berapa saya bercakap hari ni. Tak percaya, tengok atas diri sendiri. Diri masing-masing. Guru kami pesan dulu, apa-apa pun dia kata di mana Pak awak pergi mengaji, mazhab apa pun yang kamu mengaji, kamu kena pergi kepada seorang guru tu dalam keadaan ibarat gelas yang kosong. Yang kamu kena tolak, kamu kena buang dulu apa-apa yang ada dalam ni. Taksub ke, perbalahan ke, pergaduhan ke, kelahi ke, tak setuju pendapat ke, mazhab Syafi'i ke, Hanafi ke, Wahabi ke, apa ke, kamu kena buang dulu. Kamu ibarat gelas yang kosong. Kamu terima dulu. Lepas kamu terima, kamu kena tengok guru kamu sebut tu betul apa ataupun tidak dengan asas. Asas dia itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dia kata kalau kamu hidup dalam keadaan begitu, kamu pergi di mana pun kamu akan dapat ilmu. Akan dapat ilmu. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita nak hidup ni bukan lama pun. Bukan lama. 80 tahun ke 70 tahun tu tak lama. Hidup sekejap. Kita nak duduk di akhirat tu lebih lama daripada hidup tamu ke dunia ni. Manusia tak boleh lari daripada kematian yang sedang menunggu dia. Tak boleh lari. Sampai masa kita mati. Yang jadi masalahnya apabila kita tidak ada keyakinan yang betul berkenaan dengan kehidupan roh kita selepas daripada kita mati. Sebab tu kita tak penuhkan roh kita. Sebab tu kita tak penuhkan roh kita. Sebaliknya kita puja hawa nafsu kita lebih daripada kita penuhkan roh kita. Sedangkan hawa nafsu kita ini akan mati bersama dengan kita. Mati seorang tak ada kemahuan, dia nak apa lagi? Dia mati. Nak apa lagi? Satu benda je orang mati nak. Nak hidup balik, nak buat amal. Kalau dia jahat, kalau dia baik, dia tak mau hidup dah. Sebab apa? Syurga dia nampak dah. Mati dia tu menjadi rahatan lana min kulli syarr. Menjadi rehat daripada segala kejahatan dunia. Kita hidup sehari-hari bergaul dengan orang, macam-macam orang yang kita jumpa. Sibuk kita pergi kemari, cara anak, bini, kawan, macam-macam. Kita boleh letak kepala sekejap baring, kita rasa tenang. Kita bangun daripada tu, kita berhadapan lagi dengan masalah. Tapi mati yang baik ini, rahatan lana min kulli syarr, rehat selama-lamanya daripada sebarang kejahatan dunia. Kita tak fikir kita mati nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kita buat main-main. Kita tak bersungguh dalam keadaan nak mengejar pahala akhirat. Fikiran kita daripada tak ada, baik ada. Kalau orang mengajar tu kerah-kerah sikit, cengar-cengar sikit, kena atas kepala dia, tak ada dengar ustaz tu kata kat orang. Dia rasa orang kata ke dia. Kalau dia tu rasa orang kata ke dia, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab hati dia hidup lagi. Hati tu hidup. Mana-mana kita ni, saya ke siapa ke, yang kita rasa bahawa orang mengajar tu kena atas kepala kita, termasuk yang saya mengajar sendiri pun, Allah Ta'ala beri ancaman. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata benda si kamu tak buat? Kabura maqtan indallah. Amat buruk di sisi Allah Ta'ala. Kamu kata benda yang kamu tak buat. Kalau kita rasa orang kata pada kita, tapi kita merubah diri kita, ni orang yang terbaik. Tapi kalau kita rasa orang kata pada kita, kita rasa hati, dan kita marah balik orang kata pada kita dalam keadaan benda tu betul, pun nasib baik juga sebab hati kita rasa lagi. Ada perasaan lagi. Kalau hati kita jadi macam ni, kata apa pun mari dah nak kata apa pun tak ada berubah. Duduk gitu. Duduk gitu, duduk hidup dengan cara makan, tidur, makan, tidur.
Tak bersungguh diri kita untuk beramal untuk akhirat. Itu masalah yang paling besar dalam hidup kita. Allah Ta'ala sebutlah Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu hari yang kamu dipaksa balik bertemu dengan aku. Kena faham maksud dipaksa. Kamu dipaksa balik. Macam kita paksa anak kita pergi ke sekolah, macam-macam mana pun, sakit gigi ke sakit apa ke, kena pergi sekolah. Kita heret tangan dia, letak dalam kereta, letak atas motor, dia menangis pun kita tak heran. Sebab apa? Dipaksa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Begitulah kita akan dipaksa untuk bertemu dengan Allah. Belum pada tu kita duduk di alam barzakh, permulaan bagi akhirat. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ambil di padang mahsyar dibangkitkan kembali tulang belulang kita yang hancur, kita akan dibangkitkan sebagaimana kita hidup begini, tetapi dalam keadaan tidak ada seorang pun yang dipakai dengan pakaian, dengan baju. Semuanya masing-masing macam keluar daripada perut mak dia sendiri dalam keadaan tidak berkhitan, tidak sunat. Kita nak hidup lagu mana masa itu? Kita perlu bantuan siapa pada ketika itu? Nabi kata, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti bima yawmal qiyamah. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu syafi'an li ashabih. Quran ini akan memberi syafaat kepada kamu di hari akhirat. Kita rajin baca Quran, pertolongan Al-Quran tu mari dekat kita. Kita kasih ke Nabi, Nabi mari nak tolong kita. Ada lagi, sab'atun fi zillihi yawma la zilla illa zill. 7 golongan yang duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala di hari akhirat. Pemimpin yang adil, lelaki yang berkawan kerana Allah, bertemu kerana Allah, dia berpisah kerana Allah. Berkawan tu kerana Allah, tidak kerana benda lain. Kadang-kadang orang berkawan kerana ada pengaruh, tak ada pengaruh, tak mau berkawan. Berkawan kerana Allah tu boleh duduk di bawah naungan arasy Allah di saat orang lain tidak dilindungi, tapi orang tersebut dilindungi oleh Allah. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita. 7 golongan tu banyak lagi. Mereka yang bersedekah tangan kanan, bersedekah tangan kiri, tak tahu. Sama-sama tangan, sama-sama tubuh kita, tapi nak beritahu sembunyikan kebaikan yang kita buat. Duduk di bawah naungan arasy Allah, orang lain panah, tapi kita boleh duduk berteduh di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat. Betapa seronoknya orang yang beriman. Tapi orang yang tidak mengejar akhirat, walaupun dia kata dia tu mengejar akhirat, mari masjid ke apa ke elok-elok dah, alhamdulillah, mujur juga mari masjid, mujur juga rasa nak melangkah kaki ke masjid. Tapi kita tidak boleh duduk pada tahap itu sahaja. Sebab kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala, kita kena isi roh kita dengan ilmu. Siapa ustaz mari pun kita bersedia untuk dengar. Tak faham, tanya. Itu jiwa orang nak kepada ilmu. Tapi kalau jiwa orang tak mahu pada ilmu, malah tak apa. Duk mengajar apa ustaz tu? Mengajar biasa tu. Mengajar apa? Duk kata kat orang itu. Oh, jadi ustaz ni tak kata kat orang, dan dia tu sendiri, dia tu orang ke hantu raya ke langsui dia tu, ke bukan orang, dia orang. Kalau sama-sama orang, ustaz tu pun orang, awak juga manusia, kita juga manusia, kita pakat-pakat balik jumpa dengan Allah, pakat-pakat muhasabah. Tapi jiwa muhasabah tu tidak ada dalam diri dia, tidak ada. Bila orang hidup tanpa muhasabah ni, hidup dia gitu. Dia rasa dia lebih, dia rasa dia hebat, dia rasa cukup segala-gala Tuhan bagi pada dia. Dia cukup dengan amal yang dia buat, cukup segala-gala dia buat, dia kan cukup. Ada kan nak apa lagi, cukup lah. Masjid mari dah apa cukup, dia kira cukup. Imam Syafi'i tak boleh tidur tengah-tengah malam duk munajat dengan Allah sebab takut mati esok, takut tak cukup bekal nak bawa jumpa dengan Allah. Tapi orang ni rasa cukup, lebih pada Imam Syafi'i lagi. Allahu Akbar. Ulama-ulama salafus salih mereka tak dapat tidur tengah malam, tidur sekejap-sekejap je, lepas tu dia sedar terus sembahyang. Kenapa? Dia rasa tak cukup bekal nak bawa jumpa dengan Allah. Kita ni tidur lena.
Rasa cukup bawa jumpa dengan Allah dengan bekal yang ada ini, dengan ilmu yang tidak seberapa, dengan amal tidak seberapa, dengan amal kebajikan tidak seberapa, dengan sedekah tidak berseberapa. Kita lena tidur, boleh duduk relax, sedangkan mati itu sedang mengejar kita. Kita sama-sama fikirlah benda tu tuan-tuan. Baik, apabila seseorang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni kepada ahli kitab, Allah Ta'ala tegur mereka kerana mereka mencampur adukkan di antara benar yang salah. Bekas benar dengan salah tak duduk sekali. Al-haq wal batil, dia akan berlawan sampai ke akhirat, sampai kiamat. Benar dengan salah ni, dengan batil ni, benar dengan batil, al-haq wal batil, dia akan berperang dia ni sampai kiamat. Ada orang yang menyeru kepada kebenaran, al-haqqu, dan ada orang yang menyeru kepada kebatilan. Suara kebenaran ini daripada Nabi dan suara kebatilan ini daripada syaitan. Akan ada sentiasa daripada kalangan umat ini yang akan berdepan dengan benda itu. Umat dulu pun begitu juga. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaum dia, ayah dia sendiri, Nabi Syuaib, Nabi Yunus. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berhadapan dengan al-haqqu wal batil. Sampailah kita pada hari ini sekalipun, al-haqqu wal batil, kita akan duduk di stand tu sampai bila-bila. Kita akan berlawan. Hatta dalam diri kita sendiri, kita berlawan dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang mengajak kepada kebatilan, dan iman serta ilmu yang ada pada tubuh kita ini mengajak kepada kebenaran. Berlawanlah tubuh kita. Berlawanlah tubuh kita. Jihad di antaranya mengatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Afdalul jihad, seafdal jihad, kalimatul haq, berkata benar, inda sultanin jair, di hadapan pemerintah yang zalim. Itu orang nampak. Tapi jihad untuk melawan dengan hawa nafsu kita sendiri. Allah Ta'ala tolong kita. Betul, Allah Ta'ala tolong. Dia nak bagi kita masuk syurga je. Dia buat mari Ramadan. Ramadan ni bulan untuk melawan hawa nafsu. Bila puasa, nafsu tu kendur. Turun nafsu tu kendur. Disuruh kita lawan. Ajar nafsu tu supaya ikut iman, supaya jadi qad aflaha man zakkaha, berjayalah manusia yang mendidik hawa nafsu dia. Ajar supaya nafsu ni kawan dengan malaikat, jangan berkawan dengan syaitan. Dia nak lagi kita ni mudah kerja kita nak jihad lawan hawa nafsu ni. Dia suruh kita puasa. Dalam bulan puasa tu Allah Subhanahu wa taala ikat segala syaitan-syaitan yang ada, nak memudahkan kerja kita. Sebab dia nak suruh kita masuk syurga ni. Nak masuk syurga ni. Allah habis sebut lagi lah hadis, ditutup segala pintu neraka. Idza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, aghliqatil abwabun nar, dibuka segala pintu syurga. Dihias syurga tu, dibuka pintu syurga. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Tapi orang kita ni bulan puasa gi ketuk pintu neraka lagi. Bawa kapak lagi nak pergi buka pintu neraka. Padahal malaikat Allah Ta'ala tutup dah pintu neraka bulan puasa. Dia buat apa? Biasa bulan puasa dia jadikan bulan itu bulan pesta mata kedarah, bukan pesta pahala. Oh, sedih. Masjid sendiri pun begitu juga. Duk sibuk kita nak buka puasa lawan apa?
Tak sibuk sikit pun kita nak tahun ni kita nak macam mana program kita ni di masjid kita ni, nak buat tadarus Al-Quran ke, nak buat tadabbur Al-Quran ke, nak buat qiyam macam mana, tarawihnya macam mana, nak buat 8 rakaat tu taklah laju sangat kita baca ni, semayang laju macam ekspres perdana. 8 rakaat dia kira sudah cepat. Nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke mana? Kita duk bercakap dengan siapa kita semayang ni? Ingat kita bercakap seorang-seorang ke? Selagi mana jiwa kita duk rasa kita bercakap seorang tengah semayang ni tuan-tuan, selagi tu kemanisan iman tak dapatlah jiwa kita hasil daripada semayang tu. Tak dapat. Semayang tu sah, tapi kemanisan ibadah itu tidak ada. Faham masalah kemanisan ni apa dia? Kemanisan ibadah ni. Kita makan satu benda, kita rasa kelazatan dia. Lazat tu bukan boleh beli. Makanan tu boleh beli. Kelazatan itu tak boleh beli. Allah yang bagi. Bismillah. Contoh, satu kedai masyhur kata makanan dia sedap. Habis orang pergi makanan sedap, nak kata sedap makanan, orang ni 2 kata sedap makanan, 3 kata sedap makanan. Betul? Sedap. Sebab lidah dia tu adi, orang Arab kata, semula jadi gitu. Baik, cuba kita pergi masa kita demam, jogging, lidah kita pahit. Marilah makanan sedap macam mana pun tak sedap. Awak kata tak sedap? Makanan ni masyhur kedai ni. Tengok dah pelayan pun comel. Nah, kening pun duk begitu. Jalan pun lengang-lengguk tak sama macam di rumah kita. Awak kata tak sedap makanan ni, tengok orang duk penuh. Orang tunggu queue, tunggu giliran nak letak meja, awak kata tak sedap. Tak sedap. Sebab demam. Dengan demam itu Allah Ta'ala tarik kelazatan pada lidah. Tu saya kata lazat tu tak boleh beli. Kita boleh rasa kelazatan tu macam mana pun kita tak nak tak. Sedap tu duduk di mana sedap tu? Sedap tu nak kata duduk di mulut. Sedap, mulut sedap. Nak kata duduk di mulut. Tapi ada orang yang bila kita demam, tak ada. Sedap dia tak ada. Sedap tu mari pada Allah. Rasa tu mari pada Allah. Oh, lazat sungguh kita kata. Tuan-tuan, kemanisan ibadah ini tak dapat rasa. Maknanya ruh tu demam, ruh tu sakit. Semua penyakit kena berubat. Termasuklah penyakit kepada ruh ni. Macam saya sebut tadi, Allah Ta'ala ni sayang kepada kita. Bulan Ramadan ni bulan nak berubat penyakit ruh ni. Penyakit ruh ni nak berubatnya bila? Ramadan ni. Segala bakteria tu Allah Ta'ala letak tepi semua. Syaitan kena ikat. Segala ubat tu ubat-ubat. Berlipat kali ganda sedekah, berlipat kali ganda pahala dengan tarawihnya. Tak ada bulan lain. Tak boleh lah orang tu kata kita buat awal-awal tarawih bulan Ramadan, kita cuti tarawih, kita buat bulan Rejab lagi tarawih dah. Lebih pada Yopin lagi. Tak ada orang duk buat bulan Rejab tarawih dah. Tak payah buatlah tarawih Ramadan, kita buat awal-awal. Semua tu obat untuk penyakit roh kita ini. Sebab Allah Ta'ala sebulan masa berubat, sebulan. Bukan sehari Pak Cik, sebulan. Masa berubat ni sebulan. Dengan kelengkapannya cukup, dengan qiyam Ramadannya, dengan puasanya, berlipat kali ganda amalannya, dengan Lailatul Qadarnya, dengan Qurannya, cukup rapat ubat nak bagi roh kita tu balik bertemu dengan Allah betul-betul nafsul mutmainnah.
Oi, tapi kita dok ambil bakteria juga, kita dok ambil penyakit juga hari bulan Ramadan. Penyakit tadi sembahyang nak cepat. Tu imam baca lama-lama marah tu imam. Marah tu imam baca lama-lama, tak boleh baca lama-lama, cepat-cepat nak baca cepat-cepat. Masjid mana yang sudah cepat dia punya tarawih dia, masjid tu orang angkat ibu tangan gini. Baru betul tu imam. Baca 2 ayat rokok, baca 2 ayat rokok, baca 2 ayat rokok. Oh, baru kelah gini tarawih. Tu imam gini kita cari. Orang kita dia tak mau pada ubat, dia tak mau pada ubat. Sebab apa dia tak mau pada ubat? Sebab dia tak tahu roh dia tu ada penyakit. Macam kita lah. Kalau kita tak kecek di klinik hospital apa, kita makan tiba belakang sup urat keting, sup giabok apa habis kita makan. Sebab kita tak tahu kita ada penyakit. Cuma duk rasa pening gitu. Tapi kalau orang hok makan begini ni, dalam keadaan pening pun dia tak kecek tak apa, dah sekali pecah lah urat sini. Mati jasad. Roh ni kalau tak ada muhasabah ni lah yang scan kita punya roh kita ni, penyakit di mana roh aku ni. Dan muhasabah tu seorang-seorang duduk seorang-seorang, dia tak adil juga seorang-seorang. Dia kena muhasabah di tempat majlis ilmu, dia kena muhasabah di tempat kuliah. Sebab apa? Sebab hak kuliah ni lah yang scan masalahnya di mana kita ni. Allah kena pada aku, oh, penyakit ni aku rupanya ustaz dah sebut tu. Lalu dia bersyukur pada Allah. Ni dak doktor kata pak cik ada penyakit kecil manis, tak kira manis nak manis, bawa saya nak makan gula juga. Jenis lagu tu. Ustaz kata ada penyakit, balik rumah tak kira. Ustaz tu kata kat orang, malah dengar aku. Sebab apa? Dia kata kat orang. Tu jenis gitu. Jenis berobat, ustaz bagi obat tak berobat. Last sekali kecil manis, gerak kaki dia jawab dia. Tak apa lagi. Kalau gerak kaki tu boleh sambung kaki lain, boleh pakai kaki palsu. Tapi bila Allah Ta'ala kerak saluran hidayah yang ada pada hati tu, nak pergi ke mana? Macam mana cara Tuhan kerak ni? 3 cara. Khatamallahu ala qulubihim. Khatam. Apa makna khatam? Tutup, kunci pintu hati. Kalla bal rana ala qulubihim. Allah Ta'ala letak dinding di antara hati ni, dinding ada. Hidayah masuk tak boleh. Sebab apa? Terpelanting semula sebab lekat dengan dinding tu. Dinding tu dunia, dinding tu macam-macam lagi hak duduk di dinding. Yang ketiga ni, fatubi'a ala qulubihim. Tuhan cok hati dia. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Ni teruk. Tuhan cok hati dia. Mu ni memang nak mati dah hatimu ni, Tuhan kata. Fahum la yafqahun. Sehingga mereka tidak memahami. Mu katalah kajah rima apa pun. Hidup gitu relax. Tunggu masa nak mati. Tunggu nak masuk ke buku, kambuhlah kubur. Tunggu gitu je. Bila dah Tuhan cok pintu hati. Kalau doktor pergi di hospital tak boleh buat apa dah, kaki buat cik ni melanah teruk dah ni, kita buat ubat pun tak ada apa ni. Dah kena buat macam mana? Kerak. Lepas tu kerak ni boleh tumbuh kaki lain, tak boleh tumbuh kaki lain bukan macam pokok ni. Nah, kerak kaki ni tak apa, boleh kaki palsu. Ada luka ni, luka tak banyak, tapi kena berubat pula luka ni. Luka banyak lagi, kerak lagi sampai ke paha. Kita nampak zahir tubuh kita ni kena kerak. Kalau kaki tu kecil manis. Tapi putusnya wire di antara hidayah Allah dan hati kita ni, manusia tak nampak. Sebab dia gaib, tak nampak. Sedangkan roh dia tu penyakit berat. Bila mari Ramadan, penyakit yang berat ni lah, berat macam mana pun, penyakit roh ni, dia boleh berubat. Kalau tuan dia tu diberi hidayah oleh Allah dan dia tidak menolak hidayah Allah ini. Tapi kalau dia tolak, Tuhan tak bagi.
Confirm tak ada lagi pada dia. Sebab tu kita ni, bismillah, duduk atas muka dunia, jangan sampai tolak hidayah Allah. Jangan. Oh ya, tolak hidayah Allah bila Tuhan tutup pintu hati dia, tak ada apa, hidup dia tak ada apa dah. Tutup pintu hati daripada hidayah Allah Ta'ala ni, mari macam mana pun hati dia sikit pun tak terdetik nak ke arah kebaikan. Allahu Akbar. Ada, kita boleh tengok atas muka dunia ni, kita boleh tengok orang yang begitu. Kebun banyak, harum manis, buah berlambak. Dia tengok kebun dia, senyum, dia banyak buah dia. Tapi fikiran dia ke mana? Ke mana dia punya fikiran dia? Kalau orang beriman di atas syukur nikmat Allah Ta'ala ni, tak apa, untung kali pertama ni kita nak sedekah. Tanda kita bersyukur. Tanda kita bersyukur nombor satu. Ataupun kita memang bergantung pada harum manis ni, kita bagi dua, sedekah sikit, buat maintenance hidup kita sikit, cukup keperluan hidup kita semua sekali. Hak lebih tu kita sedekah. Manusia kadang-kadang dia tak tahu bahawa dia cari rezeki itu bukan untuk simpan daripada lebihan itu, tidak, tapi dia cari itu adalah untuk keperluan hidup dia sahaja. Boleh makan, tak minta dengan orang, boleh makan ayam, boleh makan telur, boleh makan apa semua, orang lain pun boleh makan, kita pun boleh makan. Dia tak nampak situ. Sampai dia kata, tak ada simpanan kita. Kalau simpanan tu anak-anak tu kecil-kecil lagi, boleh kita kata simpanan untuk anak-anak. Tapi anak-anak besar semua dah, hidup umur 70-80 tahun, nak menyimpan lagi. Menyimpan untuk apa pakcik? Menyimpan untuk hari tua. Tu pun tua dah tu. Menyimpan untuk hari tua tak ada guna dah. Menyimpan tak ada dah. Masa untuk memberi pula. Sebab cukup dah. Jalan pada anak-anak pun kita tunjuk dah. Jalan ni, jalan dia. Nak buat begitu, buat begini, buat begini. Meniaga cara dia begini, begini. Tunjuk jalan pada anak. Anak boleh masuk dah bidang tu, dan dia pula boleh cari rezeki, dia boleh bagi duit pula pada kita. Kita nak ada buat apa lagi? Nak ada buat apa lagi? Nak bertukar lumah dengan kebun lagi? Kalau kita bertukar lumah pun kita untuk sedekah ya. Bagaimana sahabat bertukar lumus mereka, menjaga kebun tanaman mereka dan sebagainya, untuk sedekah. Nombor satu, first, Allah sahabat. Nombor satu sekali fikir nak bagi pada orang. Saya bila baca sahabat begini, kata, ya Allah, kita tidak, orang panggil, nak sama dengan dia tu jauh sama sekali lah. Nak ikut dia tu rasa Allahu Akbar, susah. Tapi masing-masing mempunyai kemampuan masing-masing. Masing-masing mempunyai kemampuan masing-masing. Apa benda yang berbentuk pengorbanan pun kita kena dahulukan kita. Siapa sahaja, ustaz ke, anak murid ke, siapa ke, dia kena dahulukan kita dulu. Dahulukan kita dulu yang berbentuk pengorbanan. Kalau derma, kita kena derma dulu. Kalau jaga anak yatim, kita kena jaga dulu. Bukannya minta duit orang lain, kita tolong jaga. Boleh juga begitu, tapi takut anak murid tu masuk syurga dulu daripada ustaz. Ustaz duduk belakang sikit. Sebab apa? Ustaz syarah saja je, suruh berkorban, tapi ustaz sendiri tak berkorban. Tak jadi. Kita kena berkorban, kena habis duit kita dulu. Itu Islam mengajar kita sebagaimana Nabi kita buat. Nabi SAW, dia korbankan diri dia dulu. Dia korbankan harta isteri dia yang dia sayangi, Siti Khadijah. Khadijah pun beri harta dia dengan tak rasa keberatan. Sebab dia rasa harta yang dia ada ni adalah pinjaman yang dia ambil daripada Allah Ta'ala,
dia nak pulangkan kembali pada Allah. Tu jenis orang yang gunakan bulan Ramadan sebagai satu bulan betul-betul nak bagi roh dia tu penuh dengan amal ibadah. Kita nak meniaga bulan Ramadan, meniaga tak apa, tak ada orang marah, tetapi niat meniaga kita tu nombor satu sekali, sedekah nombor satu. Bolehlah untung sikit-sikit tu, cara-cara nak makan boleh, tapi nombor satu sekali, sedekah dulu nombor satu. Allah, pahala banyak, pahala banyak. Allah, saya Syekh apa nama seorang tu mempunyai perniagaan yang hebat sekali, tapi rupanya perniagaan yang hebat tu dia bahagi dua keuntungan. Untuk diri dia, hidup dia, maintenance anak isteri dia, hak lebih lagi tu tak ada bahagian dia. Tapi Tuhan bagi, Masya Allah, meniaga dia tu laku sungguh, laku ajaib. Tu formula yang dia pakai, formula sahabat dah tu, formula Abu Bakar, formula Umar dah tu, buat begitu tu. Abu Bakar lebih lagi, Umar pergi kepada Nabi separuh nak bagi Rasulullah, harta aku ada ni keuntungan nak bagi separuh, separuh lagi nak beri makan anak isteri. Tak apa dah begitu, okey lah tu. Kalau nak macam Abu Bakar, Rasulullah saya bagi semua sekali, mu tinggal apa anak binimu? Allah dan Rasul. Tu sakar. Waktu takut botok kepala duduk bergaru malam-malam, duduk fikir. Tapi kalau boleh buat tu mak Allah, boleh duduk dengan Abu Bakar lah syurga lah, bersama dengan Nabi SAW. Sebab tu saya kata nak meniaga apa pun tak apa bulan Ramadan, laku meniaga bulan Ramadan ni. Macam saya sebut tu lah, bak kata Al-Fadhil Almarhum Ustaz Ismail Kamuh tu, dia kata bulan lain tidak ada bazar Ramadan, bazar Rejab tak ada. Dia kata bazar Ramadan je ada. Kalau jual batu-bata sira pun orang beli, dia kata. Itu kata dia. Kalau jual batu-bata tu sira dengan gula pun orang beli, dia kata, bulan Ramadan. Orang nak rasa mari 2 kilo, dia kata. Nak rasa macam mana? Maknanya bulan Ramadan kita meniaga makanan apa, meniaga barang apa pun laku. Bagus. Tetapi ingatlah bahawa kita buat itu hanya untuk fadilat dia, untuk kita memberi dan bersedekah. Kita ambillah sekadar keuntungan kita untuk keperluan hidup di atas muka dunia. Sebab kita hanya pinjam barang yang mari daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita akan hadap ini sebagai bulan yang boleh menterbiah nafsu kita, insya-Allah. Saya berhenti sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, Allah Ta'ala beri panduan hidup kita, dan kita boleh hidup dalam bulan Ramadan bagi menjadi orang yang betul-betul menghayati Ramadan, dan betul-betul kita rasa roh kita berpenyakit dan kita cari ubat yang ada pada bulan Ramadan. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi